Jadi bila ada putaran, putaran dia mesti ganjil ataupun genap. Kalau bukan 80, 81. Kalau bukan 8000, 8001. Dia mesti ganjil ataupun genap. Jadi Imam Ghazali dia tanyalah ahli-ahli falsafah, kamu kata putaran alam ni ganjil atau genap, betul tak? Mereka kata betul lah. Kalau tak ganjil dia genap. Kalau tak 10,000, 10,001. Dia mesti salah satu. Tukar-tukar. Jadi kalau kamu kata alam ni khadim, jadi setakat hari ini kiraan dia ganjil ke genap? Pening, tak boleh nak jawab. Kalau khadim dia tak ada ganjil, tak ada genap, tak tahu. Tak tahu yang mana satu. Alam ni sekarang dah berputar 10 kali ke 11 kali ke, tak boleh nak kira. Sebab dia azali dah ada dah. Jadi Imam Ghazali dia gunakan hujah ni, dia menafikan pandangan ahli falsafah. Dia bagi contoh mudah macam ni lah. Dalam poket saya ni ada duit shilling. Jadi jumlah duit shilling dalam poket saya ni A, genap ataupun ganjil, salah satu. Ada berapa keping duit shilling? Genap ataupun ganjil. Kalau tak 5, 6. Tak 6, 7. Salah satu lah. B, tak genap, tak ganjil. Jumlah dia berapa keping? Tak genap, tak ganjil. Ataupun C, genap dan ganjil sekaligus. Kita nak jawab yang mana? Yang A tadi, jumlah duit shilling ni, kalau tak genap dia ganjil, tak ganjil dia genap. Kalau jawapan B, jumlah duit shilling tak genap, tak ganjil. Yang ni mustahil. Mana boleh tak genap, tak ganjil kan? Kita pun bawa keluar duit shilling semua. Kalau 5 dia genap, kalau 6 dia ganjil. Kalau 5 dia ganjil, kalau 6 dia genap. Kalau berapa pembilangan dia, mesti salah satu, genap atau ganjil. Dia tak boleh jawapan B, tak genap, tak ganjil. Ini mustahil. Ataupun kita kata dua-dua sekali, jumlah duit shilling dalam poket ni genap pun dia, ganjil pun dia. Ini pun mustahil. Jadi bilangan falak ni dah berapa kali dah pusing, dia mesti salah satu, genap ataupun ganjil. Jadi kalau genap ataupun ganjil, maksud dia ada permulaan, dia bukan khadim. Jadi ahli falsafah dia tak boleh nak jawab ni bahagian ni. Dan mustahillah adanya genap dan ganjil kedua-duanya sekaligus, ataupun tak genap, tak ganjil. Ini mustahil, macam duit tadi lah. Genap ke ganjil, dia mesti salah satu, genap ataupun ganjil. Mana boleh kedua-duanya sekali ataupun bukan kedua-duanya. Sebab yang demikian adalah mengumpulkan di antara nafi dan isbat. Kerana mengisbatkan yang satu adalah menafikan yang lain. Dan mustahil adanya genap sahaja, kerana genap itu akan menjadi ganjil dengan bertambah satu. Maka bagaimanakah yang satu itu memerlukan kepada yang tidak berkesudahan. Dan mustahillah pula adanya ganjil sahaja, kerana ganjil itu akan menjadi genap dengan bertambah satu. Jadi Imam Ghazali dia tanyalah ahli falsafah ni, alam ni dia berputar genap ke ganjil? Jumlah dia. Kalau dia kata tak genap, tak ganjil, mustahil. Dia mesti salah satu. Dan mustahil pula adanya tidak genap dan tidak ganjil, kerana dia berkesudahan. Maka kesimpulannya dari semuanya itu, bahawa alam tidak terlepas daripada sifat-sifat baharu, maka adalah ia baharu. Disebabkan alam ni tadi dia tak terlepas daripada genap ataupun ganjil, putaran ni tu. Alam ni maksud dia dijadikan. Alam ni adalah makhluk. Alam ni bersifat baharu, dia bukan khadim. Ahli falsafah tu dia kata khadim. Bila Imam Ghazali bagi hujah ni, nampak bukan khadim. Alam ni diciptakan. Pokok kedua, khadim. Mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu khadim. Khadim ni maksud dia sejak awal-awal dulu dah ada dah. Sebelum saat pertama tu diciptakan, Allah dah ada dah. Sejak azali dia dah ada dah. Masa tu yang kita sebut tadi, bau belum ada lagi, cerah gelap belum ada lagi, atas bawah belum ada lagi, sempadan, tepi, posisi kanan, semua belum ada lagi. Masa tu Allah dah ada dah. Jadi Allah ni dia tak berwarna. Kalau kita cuba nak bayang-bayang Allah ni, tak boleh dapat. Kita cuba nak bayangkan Allah, tak akan sampai, sebab dia ni tak ada rupa. Sebelum dia ciptakan rupa, dia dah ada dah. Jadi dia tidak berupa. Mana boleh kita nak bayang yang tak ada rupa? Tak akan sampai. Kalau kita bayang-bayang, kita kata dapat dah rupa Tuhan macam ni. Itu bukan dia betul. Dah tentu makhluk. Makhluk yang dia sangkakan Tuhan. Mana boleh bayang Tuhan.
Tetapi dialah permulaan tiap-tiap sesuatu. Dan sebelum ada sesuatu yang mati dan yang hidup, sebelum ada apa-apa lagi, Allah dah siap-siap ada dah. Dalilnya, jikalau adalah dia itu baharu, kalaulah Tuhan ni baharu, tidak qadim, maka dia memerlukan kepada yang membaharukan dia. Kata Tuhan ni ada yang jadikan dia. Jadi yang jadikan dia tu dah pula Tuhan. Kita tanya pula, yang jadikan Tuhan ni dia tu baharukah qadim? Tak, dia pun baharu juga. Ada pula yang jadikan dia. Yang ketiga tu yang jadikan Tuhan ni baharukah qadim? Baharu juga. Ada yang jadikan dia. Jadi tak akan habis. Infinity. Baharu tak akan habis. Dia mestilah sampai satu peringkat tu dia stop qadim. Jadi yang qadim tu lah Allah. Jadi kalau Tuhan tu baharu, tidak qadim, maka dia memerlukan kepada yang membaharukan dia. Yang baharu itu pula memerlukan kepada yang membaharukan dia lagi. Lalu bertali aruslah sampai tak ada habis. Dan tali bertali itu tidak akan membawa hasil atau kesudahan kepada muhdith yang qadim, iaitu yang pertama. Dan inilah sebenarnya yang dicari, yang kita namakan pencipta alam. Jadi dia mesti baharu, last kali mesti qadim. Yang tu pegangan yang betul. Kalau orang tu kata tak, ni baharu tak tahu. Mana qadim dia tak tahu. Baharu ya. Tak boleh. Dia mesti last kali kepada Allah juga qadim. Dan dalam kuliah yang lepas tu, kita ada soalan-soalan untuk orang bukan Islam. Kita bagi 6-7 soalan. Sebab kadang-kadang kita ni terpengaruh dengan fahaman pluralisme agama dan fahaman liberalisme. Orang plural dengan orang liberal ni seboleh-bolehnya dia nak bagi semua agama ni setara. Kamu agama apa pun selamat, masuklah agama mana pun. Dan sebahagian mereka ni orang Islam pun, tapi dia fahaman plural dan fahaman liberal. Dia kata kamu agama Buddha pun selamat, kamu agama Hindu boleh, kamu semua Tuhan juga selamat, kamu agama apa selamat. Fahaman ni. Jadi kita bagi soalan-soalan. Soalan-soalan tu kita tak ulang lah hari ni. Bila kita bagi soalan-soalan tu, last kali dia akan tersaring, oh dia ni bukan golongan yang selamat. Yang terakhir, pluralisme. Pluralisme akidah tertolak. Kalau orang bukan Islam, dia kata semua agama ni setara, tak ada lah masalah sangat. Masalah sekarang ni, yang plural ni orang dalam Islam sendiri. Orang cerdik pandai pula tu, dia berfahaman plural. Plural ni maksud dia agama mana pun betul. Dia agama Islam tapi dia kata agama mana pun betul. Masuk je lah. Tak ada masalah. Kamu Islam nak pindah agama Hindu boleh? Dia kata selamat juga, tak ada masalah. Jadi saya ada buat satu artikel di tahun 2011. Dialog antara bapa dengan anak, nak cerita tentang plural ni tadi. Tema dia, Allah Tuhan kita. Jadi kita ni bertuhankan Allah ke tidak? Anak dia cakap, ayah, adakah Tuhan semua umat manusia ni sama? Dia tanya bapak dia. Bapak dia pun jawab, memang betul. Tuhan kepada semua umat manusia, jin, haiwan, malaikat, seluruh alam makhluk ni, Tuhan ni sama. Satu je Tuhan, tak ada Tuhan yang lain. Dia ni bukan dua, bukan tiga, bukan banyak ataupun berbilang-bilang. Satu je. Dialah yang menciptakan seluruh alam makhluk ini, termasuklah seluruh umat manusia. Tuhan itulah Allah. Walau apa pun nama dia, Brahman ke, Tau ke, Ahura Mazda ke, apa pun nama dia, Yehovah ke, Elohah ke, dialah Tuhan tu. Jawab bapak ni tadi. Jadi anak ni tanya lagi, jadi Tuhan kepada penganut agama Islam, penganut agama Hindu, agama Kristian, Buddha, Tao, Yahudi, Zoroaster, Sikh, Jaina dan lain-lain itu sama kan? Bapak kita sama lah. Ya, Tuhan kepada agama-agama semua ni, semuanya sama. Tuhan yang itulah juga. Anak tu tanya lagi, adakah ini bermaksud semua agama ni setara? Tapi bapak dia jawab tak. Anak tanya lagi,
Kenapa macam tu pula ayah? Bukankah ayah katakan tadi yang Tuhan kepada seluruh makhluk ni sama? Tuhan kepada orang Hindu pun sama, Tuhan kepada orang Islam pun, Tuhan tu lah juga. Bapa dia jawab, memang betul. Tapi kita mesti faham, sungguh pun Tuhan kepada semua penganut agama tu sama. Hal itu tidak bermaksud mereka menyembah Tuhan yang sama. Tuhan kepada semua ni memang Tuhan yang tu lah. Tapi orang ni belum tentu dia sembah Tuhan yang tu. Hal itu tidak bermaksud mereka menyembah ataupun bertuhankan Tuhan yang sama. Tuhan kepada semua umat manusia ialah Allah. Tetapi bukan semua umat manusia bertuhankan Allah. Dia nak bagi anak dia faham. Anak dia pun tanya, macam mana boleh jadi macam tu? Boleh tak ayah terangkan lebih lanjut? Bapa dia pun cerita, Tuhan kepada semua penganut agama Islam kah, Yahudi kah, Kristian kah, dan Tuhan agama apa pun, penganut dia, Tuhan tu Allah, satu je. Tetapi bukan semua mereka menyembah Allah sebagai Tuhan. Dia ada beza. Tuhan kepada manusia Allah, tapi bukan semua manusia sembah Allah sebagai Tuhan. Ada yang menyembah selain Allah sebagai Tuhan. Maksudnya mereka bertuhankan selain Allah. Jadi anak dia minta contoh. Bagi contoh sikit bapak. Bapak dia pun kata, contohnya semua orang Tuhannya ialah Allah. Tetapi ada orang yang bertuhankan Jesus Christ. Tuhan kepada kita semua memang Allah. Tapi ada orang yang dia bertuhankan Jesus Christ. Ada orang bertuhankan akal. Ada orang bertuhankan alam, dia sembah alam semesta. Ada orang bertuhankan dewa-dewi. Ada orang bertuhankan Lucifer, ni Azazil. Ada orang bertuhankan patung-patung dan sebagainya. Bagi kita orang Islam, Tuhan kita sama dengan Tuhan penganut agama lain, iaitu Allah. Dan kita menyembah Allah sebagai Tuhan. Ringkasnya, kita bertuhankan Allah, iaitu satu-satunya Tuhan. Tapi penganut agama lain belum tentu dia sembah Tuhan yang tu. Dia anak pun jawab, barulah saya faham sebenarnya ada perbezaan antara Tuhan kepada dengan bertuhankan. Tuhan kepada manusia ni tak kira dia agama apa pun Allah. Tapi belum tentu manusia tu bertuhankan Allah. Kalau kita orang Islam, Tuhan kita Allah dan kita bertuhankan Allah. Tapi kalau agama lain, Tuhan dia Allah juga, tapi boleh jadi dia bertuhankan selain Allah. Ada beza.